الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ayah, muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita sambung pada pagi ini ringkasan Sirah Nurul Yaqin, dan kita masih lagi berada pada topik perbincangan Isra dan Mi'raj. Cuma pada bulan yang lalu selesai tak lagi perjalanan Isra. Hari ni habis Isra bih no. Hari ni kita baca Mi'raj. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wal mi'raju huwa su'uduhu sallallahu alaihi wasallam ila al-'alam al-'alawi wa fihi furidatis salawatul khams. Baik, mi'raj ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa naik ke alam yang tinggi, dan dalam peristiwa inilah difardukan solat 5 waktu sehari semalam. Baik. Jadi bila sebut mi'raj, mi'raj ialah perjalanan langit yang bermula daripada Masjidil Aqsa, menembusi 7 lapis langit sampai ke atas. Dan ulama ada menyatakan bahawa perjalanan Mi'raj merangkumi 10 stesen, 10 tingkat, 7 lapis langit, kemudian naik Sidratul Muntaha, kemudian yang ke-9 disebutkan sebagai Mustawa, dan yang ke-10 disebutkan sebagai Arash. 10 bermula daripada Masjidil Aqsa naik sampai ke peringkat yang paling tinggi. Baik. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan Mi'raj ada disebutkan umpama ada tangga. Jadi Nabi naik macam ada tangga sampai ke atas. Dan disebutkan dalam perjalanan Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menembusi 7 lapis langit tadi sampailah ke tempat yang paling tinggi. Baik, kita baca secara ringkas. Disebutkan satu lapis langit, nak naik ke satu lapis langit ni makan masa yang sangat panjang. Baru ni dalam Facebook ada tunjuk satu rakaman tangkap gambar daripada angkasa lepas. Ada satu alat yang telah dihantar oleh Amerika Syarikat. Gambar tu dia duduk atas pada bulan. Lah kita duduk tengok bulan daripada muka depan. Bulan nak pusing kat muka depan. Belakang dia kita tak tahu macam mana. Kamera tu dia hantar pergi belakang bulan. Jadi dia tangkap pada belakang bulan, nampak bumi. 2 jam sekali dia akan dekat gambar. Dan alat tersebut duduk dengan bumi jaraknya berapa juta kilometer. Juta kilometer punya jauh jarak alat tu dengan bumi. Dan alat tu belum sampai lagi langit pertama. Tu bukan langit lagi. Langit pertama mana ni? Atas lagi. Maknanya dari sini pun nak pergi langit pertama jauh dah. Macam mana nak tembus sampai 7 lapis langit? Nak main lagi atas. Ini peristiwa yang sangat luar biasa. Baik. Dan setiap lapis langit, kalau kita baca secara ringkas, disebutkan dalam perjalanan Mi'raj. Saya sebut dulu secara ringkas, dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, baginda Nabi SAW diperlihatkan dengan pelbagai tamthilan. Ini dia dah sebut, kalau tak sebut saya sebut secara ringkas. Banyak perkara yang Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, antaranya disebutkan Nabi melihat malaikat penjaga neraka.
Nabi melihat. Ketika sampai berjumpa dengan penghuni langit, semua sambut Nabi dengan meriah kecuali seorang. Semua sambut Nabi dengan senyum, dengan meriah, tapi seorang ni sambut biasa. Lalu ditanya kepada Jibril alaihissalam, Nabi bagi jawab pun dia jawab biasa. Bila tanya Jibril, kenapa ni? Maka Jibril jawab, itulah Malik, malaikat penjaga neraka. Dia tidak pernah tertawa kepada siapa pun sepanjang tempoh diciptakan oleh Allah sampai bila-bila. Kalau dia nak senyum pun kat hang seorang. Tapi kalau kat hang dia tak senyum, habis meta. Kalau kat Nabi pun malaikat neraka tak senyum, mampus. Bengihnya muka wajah penjaga neraka. Nabi tengok dalam perjalanan Isra Mi'raj. Banyak. Antara lagi dan Rasulullah melihat orang yang tanam pokok, naik buah, ambil buah, naik buah, ambil buah, naik buah. Hasil tu tak putih. Tanya Jibril, ni siapa dia ni? Jibril jawab, ini adalah orang yang berjuang pada jalan Allah, yang Allah berikan ganjaran berlipat kali ganda. Nabi tengok dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah disebut dalam hadis, Nabi berjalan dalam Isra dan Mi'raj, dan Nabi melihat para Nabi sedang melaksanakan solat dalam kubur mereka. Nabi Musa, Nabi kata, aku lintas ke kubur Nabi Musa, aku tengok Musa dengan duduk semayang. Nabi Ibrahim dengan duduk semayang dalam kubur. Itu gambaran bahawa kehidupan para Nabi selepas mati lebih sempurna. Orang beriman, kalau orang soleh, orang beriman mati dapat nikmat dalam kubur berehat. Nabi ada pernah sebut, bila lintas ke satu jenazah, Nabi ada sebut al-mustarih wa mustarahun minhu. Orang yang berehat dan orang yang berehat daripada dia. Ataupun dalam masa lain, jenazah ini sedang berehat, ada juga ketika orang lain berehat daripada jenazah ni. Mustarih, dia berehat. Mustarah minhu, orang lain berehat. Sahabat tanya, berdia mustarih? Berdia masuk jenazah ni berehat? Nabi kata, kalau dia orang beriman, orang soleh, orang baik, bila dia mati masuk dalam kubur, dia berehat. Duduk dalam kubur berehat, tengok pemandangan indah, Allah tunjuk kat dia syurga. Masalah dalam kubur, ahli syurga diperlihatkan, ahli kubur diperlihatkan syurga dan neraka sekali pagi, sekali petang. Sekali pagi, sekali petang. Tengok syurga. Berehat, dapat nikmat. Ahli neraka diperlihatkan neraka, na'udzubillah. Tak berehat lah. Jadi orang beriman berehat dalam syurga. Yang kedua Nabi sebut orang lain berehat. Apa maksud orang lain berehat? Dia ni hidup jahat, bila dia mati orang lega, pokok lega, binatang lega, tidak boleh menyepak dia tiap hari, dah mati dah, lega kucing tu. Orang lain, makhluk lain berehat daripada dia. Ini masalah. Maksudnya orang beriman dapat nikmat berehat. Orang syahid mati dapat nikmat lagi sakan, ronda dalam syurga. Dah kalau orang beriman dapat nikmat, orang syahid dapat nikmat, lebih-lebih lagi lah para anbiya. Lebih nikmat. Apa nikmat dia apa? Semayang dalam kubur. Semayang. Nabi tengok para Nabi mengerjakan solat dalam kubur. Nabi bau satu bauan yang sangat harum, wangi. Rupanya itu kubur Masyitah, tukang sikat rambut anak Firaun. Itu semua Nabi tengok dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Lagi hak boleh kita sebut lagi, Rasulullah melihat tergantung di pintu syurga ada satu tulisan menulis sedekah 10 lipat kali ganda, manakala bagi pinjaman 18 lipat kali ganda. Sedekah dapat 10 kali ganda, bagi pinjam 18 kali ganda, lagi banyak. Maksudnya ibu-ibu sekalian, kenapa ni? Kerana orang yang nak pinjam dia nak guna. Sedekah, ibu-ibu bulan tabung, dia nak guna tapi bukan emergency. Bulan tabung, himpun dulu sampai masa bagi. Ya. Itu hal dia. Kita bagi pinjam, kita dapat pahala. Dia tak bayar, tu dosa dia.
Kita dalam masalah apa, kita dapat pahala lah, 18 pahala bagi pinjam. Tak apa hak kita. Isu dia kita bagi pinjam, kita dapat 18 pahala. Kenapa kita bagi pinjam? Kerana dia minta nak pinjam, dia perlu. Kita ada duit, contoh RM100. RM100 tu kita nak sedekah. Tiba-tiba ada kawan kita nak pinjam duit RM100. Baik, RM100 tu nak sedekah ke nak bagi pinjam? Bagi pinjam. Kalau tak bagi pinjam pun dia nak sedekah. Contoh. Jadi bagi dia pinjam. Bagi pinjam tu pahala lagi besar pada sedekah. Kena sedekah kita nak bolam tabung. Tapi pinjam ni dia terdesak. Dan kita kenal siapa nak pinjam. Bukan kita tak kenal. Ni haram tak pernah kenal pun. Dia mesej ikut Facebook. Tanya apa habang lebih kurang. Kemudian ni nak pinjam duit sikit boleh tak? Siapa dia ni? Kawan masa sekolah rendah dulu. 40 tahun dulu kawan. Tak ada WhatsApp, mesej ikut Facebook nak pinjam duit. Hang siapa dia ni? Tak bagi. Kita tak kenal. Tapi hak mai tu abang kita, kakak kita, kawan baik kita, jiran kita bukan tak kenal. Kita tahu dia ni terdesak ni, dia nak guna duit. Nah. Dan kita bagi pinjam bukan sampai terjejah kita. Kalau dia tak bayar pun, kita makan nasi, tak makan batu. Kita bagi pinjam kat dia 2,000. Tiba-tiba dia tak bayar. Kita makan nasi tak? Kita bukan bagi pinjam sampai kita susah. Dan kalau dia tak bayar, itu hal dia. Kita bagi pinjam dapat pahala. Dia kata nak bayar bulan depan. Mai bulan depan, minta maaf dah tak duit lah. Dah apa? Saya tangguh sebulan lagi. Tangguh tu makan pahala lain pula. Sebutlah tadi, makan pahala lagi banyak. Memberikan tangguh. Sabar. Saya tak mampu dah bayar, tak apa. Saya tangguh. Dia buat macam teruk nak payah ha? Tak apalah, saya halal. Pahala tu boleh ke kita semua. Tengoklah berapa banyak nak halal. Lepas tu saya kata tangguh. Tak boleh bayar, tangguh. Tak boleh bayar, tangguh. Kalau dia orang yang reti, dia akan cuba bayar walaupun sikit. Sikit-sikit dia bayar. Tak apalah, cuma apa yang nak sebut, Nabi melihat di pintu syurga tertulis orang yang bagi pinjam 18 lipat kali ganda pahala. Kerana dia menyelesaikan masalah orang. Mudah urusan orang. Siapa yang menghilangkan kesulitan orang lain, Allah akan hilangkan sulit dia dunia akhirat. Mudahkan orang, dia nak pinjam duit, nak guna. Nah, ada duit banyak. Pahala besar. Tapi tengok orang lah, kita sebut tadi. Tengok orang. Agak-agak apa kita boleh terima tak apa pinjaman daripada dia tersebut, dia nak pinjam. Dia ni boleh bagi ni sebab ni orang baik, dia reti agama. Baik. Dapat pahala besar. Nabi melihat dalam ya. Kalau kita bagi kat non-Muslim macam mana? Oh, jiran kita tu Cina atau dia minta pinjam, kita boleh bagi. Tengok keadaan, kalau dia boleh bayar, memang kita kenal. Kita dapat pahala 18 dapat bagi pinjam. Kita dah bagi dapat pahala. Dia pinjam. Dia ni orang, kalau sebut orang bukan Islam, buat baik macam mana pun, akhirat jadi debu berterbangan. Yang buat baik daripada orang Islam, bagi duit pinjam. Mana tahu kok berubah dapat hidayah, akhlak orang baik, bagi pinjam. Tapi buat penyanyian lah, kamu nak bayar sekian-sekian. Kita bukan tahu. Jangan tak kisah. Dia pinjam ni nak judi, dia kan nak bagi. Mana tak tahu. Kita jual pisau, abang nak potong sayur. Kita tahu dia nak beli buat apa. Yang kita tahu dia nak potong sayur ikan, nak jual. Tapi kalau tahu nak pergi tikam Tok Guru, nak pergi bunuh orang, dia kan nak bagi. Saya tak jual kat kamu. Kita tahu penjenayah. Kita tahulah dia nak buat apa. Tak perlu tanya. Kita dapat hadiah, tak perlu tanya ni ambil dari mana duit ni. Kalau kita tengok dia ni orang baik, orang yang tak nampak masalah apa, terima hadiah. Nabi dapat kulit, dapat hadiah khuf, stoking kulit tu. Nabi tak tanya sama ke tak? Nabi tak tanya, ni kulit apa? Nabi terima terus. Tengoklah siapa bagi. Tak perlu tanya pun. Orang bagi hadiah kat kita, hang dapat duit apa ni? Judi ya. Tanya buat apa?
Kita tengok dia orang baik kan, kita kenal dia orang baik, kita tahu, kita tak tahu, tak boleh nak sangka buruk lah dia buat jahat, tak tahulah belakang kita. Zahir nampak jangan comel, terima. Terus duduk tanya banyak. Dia main nak beli biasa nak minjam duit sikit boleh tak? Orang ke Islam. Jiran, kita kenal jiran kita, tak tahu dia nak buat apa. Tapi tengok dia susah sikit ni, ada lah ekonomi sekarang, bagi. Kita bukan tahu dia nak buat apa, melainkan kita tahu apa tujuan, berat sikit lah. Jadi bagi pinjam pahala dia besar, 18 pahala. Nabi tengok. Nabi melihat juga pada malam tersebut ada orang yang mulutnya besar seperti mulut unta. Mulut dia besar macam mulut unta. Di tangan mereka ada bongkah api neraka. Dia pegang bongkah tersebut, bola mulut telan. Telan habis rosak ni. Telan bongkah tadi daripada mulut terus keluar ke lubang dubur. Teruk Nabi tengok siksa. Bongkah api neraka. Tertelan biji cepedak pun syahid. Ni telan bongkah api neraka. Na'udzubillah. Rosak habis ni. Nabi tanya, ni siapa dia? Siapa kena azab ni ya? Jibril jawab, itu adalah golongan yang makan harta anak yatim cara haram. Dia bela anak yatim, dia gunakan kesempatan ambil harta anak yatim tu untuk kesenangan hidupnya. Jaga esok di akhirat. Dia bela anak abang dia, anak kakak dia, anak nakan ke, anak jiran ke, dia bela. Tapi ambil kesempatan harta anak yatim tadi, dia ambil guna untuk dia. Jaga esok di akhirat. Ramai jadi macam tu. Bela anak nakan sebab apa? Sebab harta dia berlambak. Nak balas boleh klaim habuan bayar yuran sekolah, beli baju sekolah, boleh. Tapi dia klaim lebih, beli baju sekolah sekali tukar sport ring. Anjaga. Kamu makan harta anak yatim cara haram, tuh Nabi tengok dah di akhirat. Dan ada juga hak Nabi tengok dah di akhirat. Tuan-tuan ibu sekalian, Nabi melihat ada orang yang perutnya besar macam rumah. Tadi mulut besar, ni perut pula besar. Dan dilihat daripada luar, nampak pada luar, dalam perut dia tadi ada ular yang menjalar. Kalau ulat cacing dalam perut pun sikit perut lah. Ulat menjalar dalam perut dia besar. Teruk seksa Nabi tengok. Nabi tanya, ni kisah apa ni? Jibril jawab, ini adalah orang yang makan riba, yang terlibat dengan riba ketika hidup. Suka sangat makan harta daripada riba. Na'udzubillah. Tapi tengoklah makan harta riba macam mana. Bagi pinjam kat orang, cah lebih riba. Lepas tu jangan terlibat dengan riba. Cuma ada benda lah yang kena cek balik, riba ke tak. Ada orang tu silap faham beli motor ansuran. Ibu sekalian, beli motor harga tunai 7,000, ansuran jadi 10,000. Jadi dia nak beli tunai kerana tak mau beli ansuran. Katanya kerana ansuran akan terlibat riba. Cek balik, riba ke tak ansuran motor. Sebelum nak beli, dia dah pamer dah dua harga. Harga tunai yang ni, harga ansuran yang ni. Kamu setuju harga mana? Kalau kamu setuju harga ansuran, ada M10,000. Kalau harga tunai 7,000. Kita pun beli motor tadi dengan harga 10,000. Riba tak mana? Tak mana riba? Kamu setuju tak dengan harga tu? Setuju. Maksudnya sebelum beli harga ansuran, kalau nak beli ansuran kena bayar muka 3,000, bulan-bulan banyak ni. Kita kira-kira, beza 3,000 ni. Riba ke? Tak, hang beli dengan harga tu. Tunai harga 7, ansuran harga 10. Melainkan dah beli, dah setuju dah harga 10,000, celah-celah duk bayar, dia up. Celah bayar up, lain kira. Tak, ni setuju pada awal. 2 tahun, sebulan RM sekian-sekian. Muka banyak ni. Tak ada riba celah tu. Tu harga berbeza. Banyaklah benda yang ulama bincang. Orang tu, kita ulama cari jalan nak selamatkan umat daripada terlibat dengan riba. Jadi dia bagi jalan. Contoh ibu sekalian, umat minat dengan konsert. Jadi tak boleh nak halang konsert tu. Dah jadi minat dah.
Jadi nak boleh nak buat hiburan ni boleh, tapi bagi ada panduan. Macam ni, lagu macam ni, penonton macam ni. Maknanya buka jalan panduan. Tak halang terus, bagi laluan. Budak nak main motor, macam mana nak buat ni? Okey, mai kita buat lomba motor. Tapi ikut track dia lah. Maknanya ikut dia punya, bagi panduan. Islam kan nak menghalang, bagi panduan. Nak berhibur, nak berlakon, nak menyanyi, ada panduan dia. Dia tak halang. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, orang nak guna motor, orang nak guna kereta, terpaksa beli kegunaan. Duit tak ada, nak beli cash. Maka ulama cari jalan macam mana nak buat. Kalau buat macam ni riba, nak elak riba macam mana? Adalah buat macam tu, buat macam ni. Cuba kita beli kereta, pinjam Islamic loan. Harga lebih dah turut lebih wang. Konvensional pun harga lebih, Islamik pun harga lebih. Dia datang mana ni? Hang tak kerti. Konvensional loan, ibu-ibu ayah-ayah dirahmati Allah sekalian, beli kereta, kita pinjam duit kat bank. Kita pinjam duit, kita beli kereta. Kita bayar bulan-bulan kat bank. Pinjam duit, pinjam 70,000, bayar 85. Riba. Tapi kalau Islamic loan, cara mudahnya, kita suruh bank beli kereta. Bank tolong beli dengan harga 70,000, tapi bank jual kat kita 85. Ikut suka dia lah kereta dia. Kita bayar harga tu juga, lebih juga. Tapi kita pinjam duit ke kita beli kereta? Kita tak pinjam duit, kita pinjam kereta. Ulama cari jalan, benda lebih kurang sama. Tapi macam ni buat tak kena, macam ni buat kena. Tu tugas para ulama cari jalan. Kita orang follow, ikut. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang penting elakkan diri daripada terlibat dengan riba. Kerana Nabi melihat siksaan orang yang melakukan riba ni sangat berat di akhirat. Ada lagi yang Rasulullah lihat, Nabi diperlihatkan sekelompok orang yang dilontari kepala mereka dengan batu besar hingga pecah. Kepala dia kena batu, pecah. Lepas pecah, elok balik. Lepas elok, lempak pula batu, pecah pula. Ulang alik, pecah kepala, elok balik, pecah balik. Allah, ngeri Nabi tengok. Lalu ditanya kepada Jibril alaihissalam, siapa gerangan mereka ini? Jibril jawab, mereka adalah orang yang berat menundukkan kepala untuk tunaikan solat. Hak jenis tak mahu semayang, tu makannya. Berat sangat kepala nak sujud pada Allah, esok akhirat kepala dia akan dipecahkan dengan batu sak. Dah berat sangat, main dipecah. Oh, na'udzubillah. Macam-macam Nabi tengok dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj. Itu ibu-ibu panjang sangatlah, banyak sangat kita boleh tengok apa yang disebutkan oleh para ulama, bagaimana Rasulullah melihat keadaan manusia yang digambarkan kepada Nabi SAW. Baik. Kemudian yang boleh kita sebut lagi, ketika Nabi naik melakukan Mi'raj. Mi'raj di luar dimensi manusia, tak boleh tengok dengan mata. Isra' nampak, kalau tengok buruk tu nampak dia jalan laju, masih terikat lagi dengan waktu dan sebagainya. Mi'raj ni luar dimensi tu, kamu tak nampak tu. Kalau tengok mata kasar tak nampak. Mi'raj macam ada tangga, tak nampak. Habis naik satu. Baik, di langit pertama disebutkan baginda Nabi SAW ketika sampai di langit yang pertama, dan setiap lapis langit Nabi dipertemukan dengan para anbiya. Setiap lapis langit itu ada Nabi yang menyambut Nabi SAW. Allah letak di situ. Jadi ada timbul perbincangan, timbul persoalan. Ketika Nabi solat di Masjidil Aqsa, Nabi menjadi imam kepada roh semua Nabi. Kan? Nabi jadi imam kepada roh para anbiya di belakang. Ketika Nabi naik, ada Nabi dah di langit tu. Lagu mana ada duduk bawah? Duduk baham guna kain. Tak, ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap lapis langit Allah letakkan para anbiya yang tertentu untuk menyambut Nabi SAW. Saya sebut cara ringkas. Langit yang pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tunggu di langit yang pertama. Dan ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, ketika bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam,
itu ada dia punya hikmah. Setiap yang berlaku ada hikmah. Jadi bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam adalah disebutkan di sini hikmah keberadaan kepada para nabi yang ada di langit adalah untuk sebagai isyarat kepada nabi apa yang akan berlaku kepada nabi selepas itu. Setiap nabi hak nabi Allah letak di langit tu isyarat. Hang jumpa dengan nabi ni, beringat. Jumpa dengan nabi ni, beringat. Apa yang berlaku kepada mereka akan berlaku kat kamu wahai Rasulullah. Jadi langit pertama jumpa Nabi Adam tu. Bila bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, apa hikmahnya? Ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah, cek balik apa yang jadi kat Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan di syurga. Allah cipta Nabi Adam di syurga. Kemudian Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan daripada tempat dia lahir ke bumi. Dipindahkan. Dia lahir syurga, kemudian dipindahkan ke bumi. Bila Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, itu seolah-olah isyarat, Muhammad, selepas hang balik dari Isra' Mi'raj ni, apa yang berlaku ke Adam akan berlaku kat kamu. Kalau Adam lahir syurga, pindah ke bumi, kamu lahir di Mekah, kamu akan pindah ke Madinah. Kamu akan keluar daripada tempat kamu lahir. Isyarat tu. Kamu kena bersedia. Kamu akan berhijrah dan akan keluar daripada bumi kamu lahir. Sebagaimana Adam keluar dari syurga turun ke dunia, kamu keluar daripada Mekah pergi ke Madinah. Tu Allah jadikan hikmah adanya Nabi Adam AS di langit yang pertama. Ada hikmah. Setiap yang berlaku ada hikmah. Betul saya sebut, nanti kita akan tengok setiap lapis langit tu ada Nabi. Apa hikmah ni? Semua ada hikmah. Kita, setiap yang berlaku kat kita semua ada hikmah. Ibu-ibu, macam mana boleh jumpa dengan pasangan kita? Nikah dulu. Kenal kat mana? Kalau saja dulu cinta dengan orang lain muka ni. Begitulah. Dulu duk kasih dengan orang lain. Tak ada jodoh dengan orang lain. Dulu. Kenapa jadi macam tu? Ni duk cinta, berkenalan, duk berkawan dengan orang lain. Tu jadilah hal apa-apa sekian, ada bertemu dengan orang lain, nikah. Sampai lah. Bertemu di mana? Ada orang jumpa di tempat ngaji, ada orang jumpa di tempat kerja. Ada orang jumpa kerana silap telefon. Wrong number. Silap telefon ada? Ada seorang guru saya cerita di sekolah dulu lah. Dia cerita bohong tu, tahu. Dia nak telefon kawan dia. Silap nombor. Assalamualaikum. Umpang kak. Dia dah Jamil ada. Silap nombor kot. Tak ada orang nama Jamil dalam rumah ni. Oh ya kak. Ni siapa dia cakap ni? Saya Jamilah. Jamilah ha. Jadi bini dia Bella. Contoh lebih kurang tu lah. Silap nombor ya. Ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, bila sebut silap nombor ni teringat ada satu cerita. Ustaz Syah cerita. Ustaz Syah Murem. Betul tak betul orang tua ni. Dia kata jiran dia ada seorang kaki cakap telefon. Kalau cakap telefon 2 jam, 3 jam, 2 jam, 3 jam cakap telefon. Baik habis bateri. Tiap-tiap hari dulu. Gila cakap telefon. Satu hari mereka terkejut sebab dia cakap 30 minit. Sebelum ni 3 jam, 2 jam setengah, 3 jam. Hari tu 30 minit tak. Lepas tu muka masam. Mereka bertanya lah, siapa yang cakap dengan siapa? WhatsApp sangat 30 minit. Dia kata wrong number. Silap nombor. Kalau silap nombor pun 30 minit, kata penat lu. Dia gila cakap telefon. Tu wrong number tu. 30 minit. Dia baru dia WhatsApp sangat rupanya silap nombor. Tu kalau nombor betul aku mana? Pergi 2 jam. Maklum ni mampu. Contohlah ada orang bertemu kerana silap nombor. Jumpa jodoh. Ada orang accident. Nak boom langgar. Hak keluar. Dah semua jadi dalam realiti jadi. Langgar, laki keluar, perempuan keluar. Minta maaf saya tak sengaja tengok.
minta nombor telefon abang nak settle, lalu berkenalan, cinta kahwin, jumpa jodoh. Lepas tu saya duk sebut ke anak-anak muda yang duk main kuliah ke duk dengar kuliah dalam Facebook dan sebagainya, kalau siapa hak tak jumpa jodoh lagi dah 24 dah, cuba pilangak tengok kereta orang, terang boom, turun-turun janda umur 60. Apa dah muka hang? Nak jalan langak hang awak. Dah hikmah tak tahu, hikmah macam-macam. Ada orang nikah kena Covid. Kena Covid duk uat, nurse tu duk jaga dia. Lalah cinta dengan nurse tu. Lagu tu kena Covid dah bang. Dah kita tak tahu hikmah macam-macam. Sebab tu Allah letak para nabi di setiap lapis langit. Jadi ada hikmah ni. Bukan saja letak, semua tu isyarat kepada kamu wahai Rasulullah. Perhati tengok. Nabi orang yang sangat cerdik, Nabi dapat baca hikmah tu. Kita tak tahu. Kita jumpa dengan seorang, pasal apa jumpa kau ni pasal orang ni tak jumpa pasal aku Kita cari hikmah tu tak jumpa. Nabi jumpa dengan Nabi Adam, seolah dapat isyarat dah. Aku akan kena hijrah, aku kena keluar dari bumi Mekah. Bagaimana Adam keluar dari syurga, tempat yang dia suka. Syurga siapa duduk nama keluar lah, tapi kena keluar. Aku pun suka duduk Mekah, negeri Nabi lahir. Kita duduk di Malaysia, teruk macam mana pun Malaysia, beras naik ke, minyak naik ke, negara kita. Orang Palestin, bangunan dia pecah, hancur. Bumi dia hancur berkecam, rumah dia berkecam, tapi dia duduk dalam tu, tanah dia. Nak lari pergi mana? Biar mati dalam tu dah apa? Teruk macam mana pun tu tanah tempat lahir aku. Lain. Tanah air dia lain. Sebab tu siapa pun akan kasih pada tanah air. Dia Rasulullah kasih pada Mekah. Tapi sebagaimana Adam kena keluar daripada syurga turun ke dunia, isyarat tu Nabi dapat. Aku pun kena keluar daripada Mekah di Madinah. Itu langit yang pertama. Langit kedua, Rasulullah bertemu dengan dua orang Nabi, iaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Nabi Isa dan Nabi Yahya ni ada hubungan tak? Apa hubungan Nabi Isa dengan Nabi Yahya? Siapa jawab betul, saya bawa rendah. Nabi Isa anak kepada Siti Maryam. Nabi Yahya anak Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihi salam kahwin dengan seorang perempuan, dan isteri Nabi Zakaria ni ada adik perempuan. Adik perempuan dia kahwin dengan Imran. Kalau buka dalam Al-Quran ada suratul Baqarah, kemudian surah Ali Imran. Ali Imran keluarga Imran. Bukan Al-Imran Ali Imran, keluarga Imran. Siapa dia Imran tu? Imran tu mak ayah Siti Maryam. Ayah kepada Maryam. Maryam binti Imran. Imran kahwin dengan adik Zakaria, Nabi Zakaria kahwin dengan kakak. Nabi Zakaria dengan Imran berah. Aku ambil kakak, hang ambil adik. Nabi Zakaria kahwin kakak, Imran kahwin adik. Jadi isteri mereka dua beradik. Isteri Nabi Zakaria tak ada anak, tapi adik dia dapat anak nama Maryam. Ada anak. Duk tak lama Imran meninggal dunia. Ringkas cerita, mak isteri Imran, mak Siti Maryam pun meninggal dunia. Saya tak ingat kan nama Hannah kot, mak isteri Imran ni nama Hannah kot, mak Siti Maryam. Nantilah kita cek lagi. Cuma bapa Siti Maryam meninggal dunia, itu Imran. Duk tak lama mak dia pun meninggal dunia kak. Tinggallah Maryam. Orang berebut nak jaga Maryam, kerana Maryam anak Imran. Imran orang yang sangat kuat ibadat, menjadi rujukan orang zaman tu. Orang alim, baik, soleh, kakak ibadah. Jadi berebutlah orang nak jaga anak dia, nak khidmat kepada tok guru. Bapa dia orang baik, berebut nak jaga. Tetapi yang paling layak untuk jaga Maryam, mak menakan dia. Mak menakan dia, isteri Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dengan Maryam, Nabi Zakaria dengan isteri dia tak ada anak. Mereka tak ada anak.
Ambil belah Maryam. Bila belah Maryam babengan tu kena baca surah Ali Imran. Surah Ali Imran ada, surah Maryam ada cerita. Detail Allah cerita. Jadi setelah Nabi Zakaria alaihi salam masuk ke dalam mihrab, karena Maryam ni rajin beribadah. Maryam nak maksudnya perempuan yang rajin ibadat. Maryam itu maksud dia. Dia bukan bahasa Arab. Maryam ni bahasa apa? Ibrani ke apa? Maryam maksudnya perempuan yang rajin beribadah. Rajin ibadat, semayang, lagi zikir, lagi semayang. Dalam bilik dia ada mihrab, ruang untuk dia beribadat. Jadi Nabi Zakaria yang belah Maryam tak mau ganggu ibadat Maryam. Nabi Zakaria bawa makanan, hang buat ibadat, tak payah duk berhenti untuk cari makan. Aku bermai. Kita tengah buat ibadat, tiba-tiba lapar, kita kena berhenti pergi cari makan. Nak cari makan tak ada duit, kena curi pula masa cari duit, kena kerja. Jadi masa untuk beribadat akan kurang. Nak cari makan, nak kena kerja. Jadi Maryam tak payah, hang ibadat ya, makan aku bagi. Jadi masa hang penuh dengan ibadat. Jadi Nabi Zakaria masuk bagi makan. Masuk-masuk ada dah makanan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Dalam Quran cerita surah Ali Imran ayat berapa Arab? Balik cek tengok dalam surah Ali Imran. Ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab Siti Maryam, tengok-tengok ada dah makanan. Ada dah. Lagi pelik, makanan tu makanan yang tak sepatutnya ada. Kalau musim tu musim sejuk, yang ada tu makanan musim panas. Buah musim panas. Buah musim panas, ada musim panas, buah musim sejuk, hanya musim sejuk. Tiba-tiba terbalik. Musim tu musim panas tapi ada buah musim sejuk. Pelik. Mustahil ada. Strawberry kok kemarin Helen boleh tanam. Kok Bukit Eping tak lepas. Tak sesuai. Tiba-tiba tanam naik. Pelik ni. Pelik tu mustahil ada. Ada kata tak boleh naik. Jadi Nabi Zakaria tengok, main mana buah ni? Satu main mana? Yang kedua ambil mana? Mana boleh ada buah ni musim ni? Lalu kata Maryam, ini adalah pemberian daripada Allah. Allah bagi. Dan kalau Allah nak bagi, kau sudah cakap banyak. Allah ni boleh bagi, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah boleh bagi rezeki pada siapa yang Allah nak tanpa kamu duga. Kalau dia nak bagi, sudah kata apa? Pelik pun dapat. Dengar lagu tu Nabi Zakaria keluar. Dia tak ada anak. Bila Maryam kata, kalau Allah nak bagi, dia sudah kata apa? Pelik pun dapat. Dia tak ada anak, tapi dia tua. Isteri dia pun tua. Pelik ni kalau beranak. Tapi kalau Allah nak bagi, tak pelik. Dah kalau Allah nak bagi, Maryam pun dapat buah tu. Jadi apa Nabi Zakaria buat? Dia keluar daripada bilik Maryam tadi, doa. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, bagilah kat aku anak seorang. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Bagilah seorang kat aku ya Allah. Pelik kalau ikut tu, pelik. Tua lah, 99 tahun katanya. Isteri dia 98. Mana boleh beranak lah? Tak ada. Orang kita tambah, orang kita sekarang ni umur 35 dia tak pergi dah. 40 tu kira teruk. 40 kalau pergi beranak kena maki. Tua-tua menurut beranak bukan bagilah ke orang lain. Lah kalau apa? Tak dia marah. Bahayalah kesihatan yang tu lah. 40 50 memang tak ada lah. Nak 90. Anak beranak lah 90. Sembelik pun pakai wheelchair lah. Anak beranak jelas mana umur 90 tu. Nampak agak mustahil. Payah nak beranak ni umur 90 98. Macam pelik ni. Dah kalau Allah nak bagi, Allah nak bagi nak kata. Jadi Nabi Zakaria AS minta doa, ya Allah bagilah kat saya anak seorang. Engkau maha mendengar doa. Tuan-tuan ibu sekalian, dalam surah Maryam, awal-awal surah Maryam,
Kaf ha ya ain sad. Pada Allah cerita pasal Nabi Zakaria. Ayat kedua ketiga tu Allah bagi tahu lah, ketika Nabi Zakaria tengah duduk diri semayang, datang berita gembira, malaikat bagi tahu, Zakaria, kamu akan dapat anak bernama Yahya. Bukan dekat habaq dapat anak, habaq nama siap. Nama tu habaq siap dah, nama dia Yahya. Nama anak Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tanya, macam mana aku nak dapat anak, aku ni tua dah, rambut beruban dah, tua dah, isteri aku pun tua dah. Dan Allah kata tu kerja Allah, malaikat kata tu kerja Tuhan. Nah, kalau nak bagi saya cakap nak boleh berapa? Disebutkan si isteri Nabi Zakaria diislah. Kalau bahasa kita renovate. Maksudnya dijadikan seorang perempuan yang boleh mengandung, boleh beranak. Kalau umur tu nampak tak boleh dah. Dah Allah islah balik. Repair macam tak kenal. Modify. Lagi kesakan modify tau. Lagu tu lah bahasa dia lah, islah balik. Dah nampak umur ni tak boleh mengandung, tak boleh beranak. Tapi kalau Allah nak bagi, Allah buat. Jadi mai haid balik. Mai haid balik. Tiba-tiba datang balik haid. Rahim dia jadi elok balik lah, semua badan elok balik untuk lahirkan seorang anak. Dapat balik. Allah bagi balik jadi benda tu. Tak mustahil. Dapat kat isteri Nabi Zakaria. Maka mereka dapat anak nama Yahya. Jadi Yahya dengan Maryam jadi apa? Sepupu lah. Maryam anak adik, Yahya anak kakak, sepupu. Maryam dapat anak nama Isa. Jadi Isa dengan Nabi Yahya ni pak nakan pupu. Kerana mak dia dengan Nabi Isa, Nabi Yahya sepupu. Lepas tu pak nakan. Jadi Nabi Isa dengan Nabi Yahya ni ada hubungan. Pak nakan pupu lebih kurang. Baik. Jadi dua-dua ini diletak di langit yang kedua. Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Dan dalam kisah Nabi Yahya AS, kita baca dalam kisah Nabi Yahya dipenggal kepalanya oleh umat dia sendiri. Potong kepala. Umat dia bunuh. Kenapa bunuh Nabi Yahya? Tak lain tak bukan kerana Nabi Yahya tegur. Kalau tak salah zaman Nabi Yahya tersebut berlaku sumbang mahram. Maksudnya pak nakan nak kahwin dengan anak nakan, anak nak kahwin dengan ayah. Itulah. Kemudian melibatkan istana pula, raja yang nak nikah macam tu. Anak puteri anak raja nak kahwin dengan pak nakan dia, nak kahwin dengan pak dia. Jadi ditegur tak boleh. Pasal tegur benda tersebut, depa mai kerat kepala. Nabi Yahya kena bunuh. Kalau baca kisah Nabi Isa macam tu juga. Nabi Isa juga nak dibunuh oleh umat dia sendiri. Dia nak bunuh Nabi Isa, sebab tu Allah angkat naik ke langit. Jadi apa hikmah dan isyarat yang Allah nak bagi ke Rasulullah, bahawa bila bertemu dengan mereka berdua di langit yang kedua, itu isyarat bahawa Muhammad, kamu juga akan ada cubaan bunuh akan berlaku atas kamu. Sebagaimana Yahya dibunuh oleh umat dia, Isa dicuba ada cubaan bunuh ke atas dia, maka kamu pun akan ada cubaan bunuh. Dan kita baca dalam kisah, nanti kita akan sampai dalam hujung sirah Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kena racun daging. Ada orang buah racun dalam daging tu, Nabi gigit kan daging tu, Nabi terkena racun. Ada orang cuba nak bunuh Nabi. Sama, isyarat tu dah dapat daripada malam Isra' dan Mi'raj. Baik. Jadi, dan sebagaimana Allah selamatkan Nabi Isa alaihi salam, macam tu juga Allah selamatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian itu langit yang kedua. Langit ketiga, kata para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Langit ketiga Nabi Yusuf. Baik, apa dia hikmah jumpa dengan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf AS selamat dan menang ke atas kaumnya sendiri. Nabi Yusuf dan menang balik atas kaum dia sendiri. Maka begitu juga isyarat kepada Rasulullah bahawa Nabi juga menang atas kelompok kaumnya, iaitu dalam peperangan Badar. Dalam perang Badar Nabi menang. Yang main perang tu bukan orang lain, perang Badar. Pak menakan dia,
orang kampung dia. Nabi menang dalam perang Badar. Itu semua isyarat yang Allah bagi kepada Nabi Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meletak Nabi Yusuf di langit ketiga. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa, Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris diangkat naik ke langit keempat setelah mati. Makamnya tak ada di dunia. Panjanglah kisah Nabi Idris tu. Adalah kisah dia disebut dalam syarahan para ulama. Jadi dia diangkat dan diletakkan di langit yang keempat. Baik, apa hikmah dia? Dalam Quran Allah sebut tentang Nabi Idris alaihi salam, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kami telah angkat Idris ke tempat yang sangat tinggi, mulia. Maka bila jumpa dengan Nabi Idris di langit keempat, itu isyarat bahawa martabat Rasulullah dan agama Rasulullah akan diangkat tinggi melebihi agama yang lain. Sebagaimana Idris diangkat tinggi, Muhammad, martabat kamu diangkat, agama kamu pun akan jadi lebih tinggi berbanding agama lain. Agama Rasulullah paling tinggi, Islam. Sebab tu tak ada orang boleh lawan Islam. Habis tak boleh lawan, nak hujah, dia buat apa? Bunuh. Mula lawan hujah, hujah kalah bunuh, tangkap, bunuh, bunuh penjara. Hak tu lah. Hujah tak lepas habis. Hujah lah elok. Kalau tak boleh nak hujah lah elok, tengok orang zaman kita jadi macam budak-budak. Lepas tu ibu-ibu sekalian, pegang satu pesanan Nabi. Nak cakap elok, tak mau cakap duk diam. Selesai. Dia nak hujah, bila tak lepas nak hujah, tak erti nak hujah, lalah dia buat apa? Dia maki peribadi. Dia panggil gemuk, hitam, kemetot. Dia serang peribadi kau tu. Dia nak hujah tak boleh lah. Dah kalau kamu tak boleh hujah, diam. Sengak. Jangan duduk lawan lembah, biar. Nak kata apa lagi, diam. Lebih baik diam. Kalau dah hujah, lawak dengan hujah. Kerana orang zaman sekarang dia jadi ke arah tu. Dia serang ke peribadi tu. Dia korek habis kisah silam. Dia pedih ni. Hujah lah elok. Jadi ibu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi Rasulullah, agama Nabi diangkat ke tempat yang sangat tinggi, dan begitulah isyarat yang Allah bagi kat Rasulullah ketika bertemu dengan Nabi Allah Idris alaihi salam. Dan Nabi Idris juga orang pertama yang tulis guna pen dalam dunia. Dia mula-mula guna pen ataupun pensel. Tulis menggunakan pen. Maka orang pertama yang tulis menggunakan pen, maka berkembang sampai kelar semua berkat guna pensel dan pen. Berkembang dengan zaman, bermula dengan zaman Nabi Idris AS. Maka begitu juga Rasulullah SAW yang menulis surat ajak kepada ajakan kepada raja-raja untuk masuk Islam. Perjanjian Hudaibiyah, selepas perjanjian Hudaibiyah, Nabi tulis surat. Sayyidina Ali tulis, nak pergi hantar kepada raja-raja yang ada Hercules, Muqawqis, hantar kat raja-raja, tulis guna pen. Dalam kisah tu ada menarik tu, kisah tu. Tulis. Ada yang mengatakan ada ketika pihak musuh tak mau nama Rasulullah ditulis dengan Muhammad Rasulullah. Tak mau. Dia nak Muhammad bin Abdullah cukup. Rasulullah tu tak payah tulis. Jadi Nabi arahkan Sayyidina Ali padam Rasulullah tu. Tulis Muhammad bin Abdullah surah. Jadi dia minta, dia tak mau. Tulis nama hang surah tu, tulis jawatan tu. Jadi Nabi suruh padam. Sayyidina Ali kata, saya tak mau. Tak mau padam. Baik, adakah dia ingkar? Nabi suruh. Ali kata tak mau. Bila Sayyidina Ali tak mau, Nabi tanya, tak mana hak Rasulullah tu, mai aku padam dah. Nabi padam dah. Tapi Nabi tak erti baca. Tak mana tulisan Rasul mana satu ni? Nabi padam. Contoh. Baik, kenapa Sayyidina Ali tak padam? Adakah dia ingkar dengan arahan Nabi? Maka di situ keluar satu kaedah kata ulama, al-adab muqaddam 'alal ittiba'. Adab lebih dahulu berbanding arahan. Adab diutamakan, lebih diikuti berbanding arahan yang diberikan. Nabi bagi arahan suruh padam, tapi kalau aku padam tak beradab.
Takkan padam nama Rasulullah. Hoi, tak ada adab ni. Jadi adab lebih dahulu. Arahan dapat, tapi adab lebih dahulu. Tinggi. Maka dahulukan adab. Tu kaedah besar tu. Ada tok guru ulama nak salam, tok guru kita nak salam cium tangan dia tak bagi. Dia tak bagi, dia tahu. Tok guru tua lah. Patutnya layak salam. Tangan saya jangan duk cium tangan. Saya segan pakcik-pakcik tua. Saya orang muda. Saya tak boleh. Saya muda. Saya yang kena cium tangan. Tapi tok guru tua kita jumpa. Tok guru orang tua-tua, tok Syekh Harap. Kita nak salam cium tangan dia, sebab dia orang alim. Tok guru besar. Orang tua pula. Jadi kita nak cium tangan dia sungguh. Tu layaklah cium tangan. Tapi dia tarik. Dia tarik tak boleh tak bagi. Tapi kalau dia bagi arahan, jangan cium tangan saya. Dia bagi arahan. Kalau kita salam begitu nampaknya tak ada adab. Cium juga. Kalau dia marah, berkeluar ayat tadi. Al-adab muqaddam al-ittiba'. Sengak terus. Berlaku dah. Tok kita buat dah. Bila nak salam jangan. Ustaz ni kata, maaf Syekh, al-adab muqaddam al-ittiba'. Syekh tak kata apa? Dia ni mengaji ni. Bagi. Tak ada kalau nampaknya tak beradab. Saya bagi contoh mudah. Ibu sekalian, kita ada anak-anak. Ibu pun ada anak-anak. Masa kecil, ya kita sebagai ayah. Tapi bila mereka membesar, dia akan jadi kawan. Anak umur 18, umur 22, dia akan jadi kawan dengan mak dia. Dia akan jadi kawan dengan pak dia. Dan dia dah jadi kawan. Maka waktu tu, bila dah jadi kawan, mak ni pun habaq kat anak dia perempuan. Kok, jangan duk panggil, esok kalau kita keluar pergi mana-mana. Keluar sekali, jadi kawan kan. Nak pergi kenduri ke. Jadi mak dia habaq lah kat anak darah hak sulung tadi ni. Ni mak nak pesan ni. Esok kalau pergi kenduri. Lepas ni, dia duk panggil mak, panggil sis. Yang kita kawan. Panggil sis lah. Kat ayah panggil bro. Sis dengan bro. Lagi dah kan kawan. Umur kita ni dah kawan lah. Dia duk panggil mak dah. Tak apa, mak tak marah lah. Baik, kalau anak tu mengaji, dia takkan panggil kepanggilan. Walaupun mak arahkan macam tu, arahan tu tak boleh ikut. Kerana tak beradab. Ada yang duk panggil lah saya, nama tu panggil nama ni surah lah. Kalau panggil tu buatnya tak beradab. Dia ada dia punya gelaran dia, tok guru ke, datuk ke, doktor ke apa sekian. Jadi dia kata tak payahlah duk panggil semua tu, panggil saya Din Berambui sudah lah. Din Berambui boleh lah. Arwah lah. Semoga Allah mati dia. Contohlah panggil Din dulu lah, panggil nama besar-besar sudah. Dia ada gelaran dia tu. Kalau Rembo lain. Rembo tu isu lain. Dia ada gelaran dia, doktor, pangkat tinggi, datuk, doktor sekian, profesor. Lalu dia kata panggil nama saya besar sudahlah. Boleh panggil besar tapi panggil ada adab lah. Kita panggil, dia ada profesor, datuk, doktor, tapi kita panggil ustaz ya. Ustaz tu pun tinggi dah dia punya ni. Contoh. Kita panggil tok guru ke apa sekian. Tapi kita panggil nama dia terus. Dia kata tak apa panggil kutu, tak apa saya tak marah. Tapi macam tak ada adab. Tak ada adab. Tak boleh ikut arahannya. Ada hulukan arah. Aduh, Nabi tulis surat. Dia pun suruh padam. Nabi tak padam. Adakah dia ingkar arahan Rasulullah? Nabi suruh. Tengok. Ulama faham daripada kisah tu macam mana. Kemudian ada pula orang bagi tahu Rasulullah, kalau puak-puak raja-raja negara besar ni, depa takkan terima surat kalau tak ada cok. Nabi tak bagi buat cok. Itu terbit pula cincin cok tu. Ada Muhammad Rasulullah buat cincin tu, cok. Tulis, pak Muhammad Rasulullah. Hantar pergi kat negara. Cok cincin. Cok mohor tu lah. Dia panggil khatim. Cincin Nabi SAW. Ada cincin hak buat bukan nak pakai, nak cok Ada cincin nak pakai. Ada kata dua-dua. Pakai boleh, cincin cok pun boleh. Ada tulisan Muhammad Rasulullah. Tapi terbalik. Kalau baca tak nampak. Kena cok pun boleh baca. Sebab cok kita. Kalau baca mana nak tahu huruf terbalik. Bila cok, oh ada tulisannya. Jadi cincin tu dibuat untuk tu. Mereka nak surat tapi nak pengesahan. Nabi terima ikut. Tulis surat. Tulis hantar pergi kat raja tu, hantar pergi kat raja ni. Sebagaimana pen yang digunakan oleh Idris alaihi salam menyebabkan tersebar seluruh dunia orang pakai pen,
dengan pen juga ditulis surat tadi, tersemak agama seluruh dunia. Adalah dia punya persamaan tadi dengan Nabi Idris alaihissalam. Sikit ni. Kemudian langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Allah Harun alaihissalam. Langit kelima jumpa dengan Nabi Harun. Nabi Harun dengan Siti Maryam tadi, dalam Quran ada sebut, ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan kepada Harun. Ada satu ayat dalam Quran, saya tengok ayat apa. Tapi ayat dia, ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan kepada Harun. Ada seorang lelaki bukan Islam jumpa dengan seorang sahabat, dia tanya ayat ni, bukankah dalam Quran ada ayat ni, ya ukhta Harun? Sahabat kata, ya betul, wahai saudara perempuan kepada Harun. Maksud ayat tu Maryam, tapi dia tak sebut nama ya Maryam, dia panggil ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan kepada Harun. Tanya kat sahabat Nabi, ada betul ke ada ayat ni? Sahabat kata, ya ada. Lepas tu hak bukan Islam ni pun persoal, takkan dia saudara perempuan kepada Harun? Maryam dengan Harun jarak 500 tahun. Nabi Isa dengan Nabi Musa, Nabi Harun abang Nabi Musa, jarak Isa dengan Musa 500 tahun lebih kurang. Takkan adik umur setahun, abang 500 tahun? Ayah umur apa? Ayat tu kata, wahai saudara perempuan kepada Harun, Maryam. Di orang bukan Islam kawan ni mai tanya sahabat Nabi, betul ke ayat tu? Macam tak munasabah. Sahabat kata, betul kok. Dia tak kerti jawab. Tapi ayat Quran. Dia kata, aku tak kerti jawab. Dia tak apa. Dia balik, dia tanya Rasulullah. Dia tanya Nabi, macam mana nak settle ayat tu? Nabi kata, awak seorang tu nama Harun. Settle tu weh. Orang buat masalah teruk apa? Nabi kata, orang dulu suka namakan anak-anak mereka dengan nama Nabi terdahulu. Jadi dari situ ulama bagi 3 jawapan. Yang pertama, memang Maryam adik kepada Nabi Harun, tapi pendapat tu jauh. Macam tak 500 tahun beza. Takkan abang adik 50 tahun boleh terima. Saya jumpa dah 50 tahun, kakak adik umur setahun, kakak 50, ayah dia umur 70, nikah dengan janda umur 40, boleh anak seorang. Saya sebut dia, saya kawan saya pergi rumah kawan saya, ada budak kecil keluar, umur 5-6 tahun. Dia panggil Pak Long Hang mat, Pak Cik Hang. Dia buat tak tahu. Dia budak ni nak nampak budak ni, buat tak tahu. Ada kawan saya keluar. Saya tanya, tu siapa dia tu? Dia tu Pak Su dia, adik mak dia. Awak kemetok dulu. Rupanya Tok Wan dia kahwin lain, dapat anak. Jadi mak dia umur 50 dah. Tu adik mak dia, Pak Su dia lah. Dia kena mengasuh Pak Su dia. Beza 50 tahun. Munasabah boleh terima lagi. Tapi kalau lebih 500 tahun, macam tak munasabah. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan Harun itu adalah nama kepada abang Maryam. Nama saja sama. Tapi bukan Nabi Harun. Nama semacam dengan Nabi Harun alaihissalam. Pendapat kedua. Dan pendapat ketiga mengatakan bahawa wahai ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan kepada Harun, maksudnya perangai Maryam dengan Harun lebih kurang. Perangai macam adik-beradik. So bagi kita lah kalau marah kat seseorang, dia ni menantu Firaun kan? Lepas kita selit nama Firaun, perangai macam lebih kurang. Kita buat Dajjal, dah maki kan? Dajjal betul ke? Tak, perangai macam iblis hang ni. Iblis kan? Tak, bukan dia anak iblis pun, perangai. Jadi kadang-kadang orang kiahkan adik-beradik. Kan orang Kedah ni, kalau dia tak suka kat seseorang, dia tak suka kat maklum tu kat seorang, dia kan abang kat adik dia, tu mak belakang mai. Dia pun tutuk hang mai, tutuk hang. Bila adik dia, dia kena tuk dia, tuk hang sekali lah bodoh. Tak, dia marah tu, dia mak tu mak belakang hang. Ni mak belakang hang. Dia akan sebut macam tu. Mak belakang sungguh ke? Tak, dapat perangai sama. Macam dengan hang.
Jadi ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan kepada Harun, boleh jadi dua makna hak kita nampak munasabah. Boleh jadi abang dia ada sungguh nama Harun, bukan Nabi Harun, nama saja sama. Ataupun yang kedua, perangai mereka lebih kurang. Jadi perangai Nabi Harun macam mana? Nabi Harun Nabi yang sangat baik, lemah lembut dengan umat dia. Bagus. Umat dia sangat sayang. Nabi Harun dengan Nabi Musa serentak duduk sezaman. Umat mereka sama. Umat lebih cintakan Harun berbanding Musa. Nabi Musa cengih, kasar, cengih dah. Nabi Harun dia sentimental, lembut. Jadi umat lebih kasih kepada Nabi Harun. Allah letak Nabi Harun di langit kelima, gambaran isyarat kepada Rasulullah sebagaimana Harun mendapat cinta dari umat dia. Muhammad Rasulullah, engkau pun akan mendapat cinta yang sangat tinggi dalam hati umat. Dan kita tak nafi, semua umat Nabi yang beriman mencintai Nabi SAW, walaupun dia tak semayang. Dia tak semayang, aurat tak tutup, tapi pasal Nabi dia kasih, dia suka kat Nabi, sayang kat Nabi. Ada orang hina Nabi viral dalam Facebook, dalam TikTok, maki Nabi. Kita hadap ukur kidah ni nak hari sungguh dia ni maki Nabi, kuah ajar, biadab. Kita duk marah, tapi kita duk nangis. Apa dia panggil teruk langsung kita marah. Kita marah-marah tapi duk nangis, tak pi lagi cari dia. Kita report polis dia gitu ya. Kita baru duk maki, muka dia berkicap lah, kena rimbuk lah. Siapa rimbuk marbit ni? Hang maki-maki Nabi dia babi lah. Pergi cari di rumah tu, pukul terus. Kurang hajat hang maki Rasulullah, bum menyepak. Dia subuh tak mayang. Tak menyepak. Subuh nak mayang apa? Tapi dia marah. Dia nak ikut syariat hak Nabi ajak, dia tak buat, tapi hang maki Nabi hang dia kah? Dia cinta kat Nabi. Kita tak boleh nak nafi kecintaan tu pada umat, dalam hati umat. Walaupun dia jahat, tapi tak dia kata hang tak kasih kat Nabi kah? Cinta bab lain. Hang ni tak sayang mak ah. Hang buat ni hang tak sayang mak. Sayang cerita lain. Bukan bermakna dia buat jahat tadi dia tak sayang kat mak lah. Sayang tu cerita lain. Cuma kita buh tu nak bagi dia banyak hang, kalau hang sayang mak hang jangan buat macam tu. Nah, tu kita nak umpan dia lah. Tapi bukan bermakna dia buat jahat dia tak sayang kat mak lah. Bukan kerana dia buat maksiat dia tak cinta kat Nabi, tak, dia cinta kat Nabi. Tapi buat maksiat tu hal lain. Cinta ni hal lain. Jadi semua orang cinta kat Nabi. Sebagaimana Nabi Harun dicintai oleh umat, Muhammad Rasulullah, engkau pun akan dicintai oleh umat kamu. Itu 5 Nabi yang kita sebut dalam langit yang kelima. Langit ke-6 dan langit ke-7 kita akan sambung pada bulan depan insya-Allah. Kerana langit ke-6 Nabi Musa, langit ke-7 Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Cerita Nabi Musa panjang, Nabi Ibrahim pun panjang. Jadi kita sambung pada bulan depan, langit ke-6 dan langit yang ke-7. Jadi pagi ni kita naik 5 langit lah. Jangan turun lah. Bulan depan kita nak naik lagi 2. Turun nak naik pula. InsyaAllah kita jumpa bulan depan untuk kita sambung langit ke-6 dan langit yang ke-7 insyaAllah. Wallahu a'lam, semoga ada manfaat perkongsian kita pada pagi ini. Ada masalah lapang berpanjang, kita jumpa lagi masa akan datang. Aku lupa di hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.